والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang limpah dan kurnianya masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesihatan pada kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pagi yang mulia ini. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Nazir, Imam Bilal Siap, khususnya para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung bacaan kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati. Kitab saya muka surat 11. 11 kan? Kat mana? 10 yang bawah kan? Masih lagi menjadikan lidah seperti demikian juga. Ada hadis itu boleh daripada hadis kan? Ya. Boleh daripada hadis bawah tadi. Muka surat 10 yang jauhnya. Yang jauh kan? Sebelah kan? Yang bawah kan? Dan seperti menyalahi janji kan? Itu kan? Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi SAW. Itu kan? Kata lagi. Ayatul munafiqin. Betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada ikhtalafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya munafik itu 3. Apabila bercerita ia, nescaya berdusta ia. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, nescaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya khianat ia. Artinya tiada menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Jadi hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita masih lagi berada pada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ini dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang sepatutnya kita hindarkan lidah kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Ini kita masih dalam bab perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menggunakan lidah kita daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Yang pertama dulu kita dah sebut dah, seperti berdusta, cakap bohong, kadzib, berdusta.
Kemudian sambungannya, dan seperti menyalahi janji. Dan seperti menyalahi janji, memungkiri janji. Menyalahi janji maksudnya memungkiri janji. Dan seperti menyalahi janji, itu di antara dosa lidah. Di antara dosa lidah lagi, iaitu seperti menyalahi janji. Yang adalah ia menyalahi janji itu, yang adalah ia, yakni menyalahi janji tersebut, salah satu daripada segala alamat munafik. Di antara alamat orang munafik. Jadi apabila seorang menabur janji, maka dia menyalahi janjinya ataupun memungkiri janjinya tersebut, maka orang-orang itu ada ciri munafik padanya. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila bercakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janji tersebut. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, khana, nescaya dia khianat. Ini amaran ataupun peringatan yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Tanda orang munafik, ciri orang munafik ada 3. Salah satunya iaitu menyalahi janji ataupun memungkiri janji, yang mana memungkiri janji tersebut adalah salah satu daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota lidah kita. Ini bab ni pun kita kena ambil ihtimam, ambil penting juga. Sebab nak berjanji itu mudah, kan? Nak menunaikan janji itu kadang tak semua orang tunaikan. Nak bercakap mudah, tapi takut-takut cakap kita itu jadi dusta. Nak menerima amanah ataupun dia diberi amanah, maka dia mengkhianati ataupun dia tidak menunaikan amanah tersebut. Maka 3 ini Nabi kata orang ini adalah ciri-ciri ataupun tanda bagi orang munafik. Jadi munafik ni apa? Salah satu kita nak tahu dia suka cakap bohong, kan? Suka cakap bohong, tanda orang munafik. Yang kedua, memungkiri janji. Janji macam-macam, tapi tak buat pun janji dia tu, kan? Janji tu, janji ni, macam-macam lah janji, tapi tak melaksanakan janji tersebut. Itu macam mana kita nak hukumkan orang ni? Bukan kita hukumkan, kan? Nabi yang hukumkan ni. Bukan kita yang kata munafik, bukan. Nabi SAW. Orang yang berjanji, orang yang bercakap berdusta, orang berjanji memungkiri janji, Nabi kata orang itu adalah orang munafik. Tandanya di antara, ada lagi tandanya, tapi yang Nabi highlightkan di sini 3. Yang pertama, bercakap berbohong, kemudian berjanji memungkiri janji tersebut, kemudian apabila dia diberi amanah, maka dia mengkhianati amanah tersebut. Masih Islam. Cuma dia masuk dalam orang yang fasik lah, orang yang dosa lah. Bahasa kita munafik ni apa? Semelayu kita apa? Retorik. Mana tengok istilah retorik? Retorik ni lebih kurang munafik juga. Ada bahasa Melayu yang bahasa moden kita apa? Dia panggil retorik. Retorik itu cakap lain buat lain, ataupun depan orang lain, belakang orang lain, atau berpura-pura. Lebih kurang macam tu lah orang munafik ni. Dia sebut benda lain tapi dia tak buat benda tersebut. Dan kita ni Ustaz, kalau kita masih lagi
mengagungkan orang yang munafik macam mana? Apa pada kita pula? Adakah kita juga munafik? Kita tak sampai tahap munafik tu, cuma takut kita masuk dalam apa? Kita tahu dia itu munafik ni maksiat dah kan? Maksiat tak munafik? Maksiat lah. Maksud maksiat tu perkara yang dilarang oleh Allah, ataupun buat satu perkara tidak mengikut apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Nabi. Itu maksiat kan? Tiap perkara yang melanggar daripada suruhan Allah, suruhan Nabi, anjuran Allah, anjuran Nabi, maka perkara itu maksiat. Maka maksiat ada munafik, maksiat. Maksudnya dia masuk dalam golongan orang yang melakukan dosa, orang lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bercakap berdusta, dia berjanji mungkiri, sedangkan bila Allah Ta'ala kata ataupun dalam dianjurkan dalam Islam ni ataupun ajaran Islam ni, bila berjanji mesti kena tunaikan. Bila bercakap tak boleh berbohong, melainkan tempat-tempat yang boleh bohong yang kita dah lepas pembahasan tersebut kan. Jadi macam mana kita menyokong ataupun kita bersekongkol kan? Adakah kita orang munafik juga? Itu maksudnya kan? Maka jawabnya kalau kita sekadar menyokong belum sampai kita jadi munafik. Tapi takut kita menyokong kepada perkara yang maksiat. Itu masalah dia. Dalam hadis Nabi kata, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa-siapa saja yang menolong kepada maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kalimat saja ataupun satu baris saja maksiat tersebut, kana syarikan lahu fiha, saya dia itu orang yang bersekutu pada maksiat tersebut, orang yang sekali duduk pada maksiat. Maksudnya kita tahu dia itu maksiat, kita tolong lagi dia, ataupun kita menyokong dia, kita bagi lagi pangkat kat dia. Contoh kan, misalnya, maka seolah kita pun menolong kepada melakukan perkara maksiat tersebut. Kita tahu dia ni orang yang tak amanah, kita bagi lagi bagi jawatan kat dia, bagi tu bagi, tapi kita tahu dia itulah masalah. Kita tahu jelas dia itu orang yang tak amanah, ataupun dia itu orang yang memang mungkiri janji, tapi kita angkat dia jadi ketua kita misalnya, contoh kan. Maka takut tuan-tuan kan, takut kita itu masuk dalam golongan tersebut. Sebab kita tahu, kalau kita tak tahu tu lain masalah, ataupun benda itu fitnah lain masalah, ataupun benda itu hanya kabar angin, tak ada apa. Tapi kalau benda itu dengan yakinnya terbukti bahawa dia tu memang macam tu, maka kita tak boleh nak angkatkan dia ataupun nak boleh bersekongkol dengan dia. Tak sampailah kita itu sampai jadi orang munafik dia. Dia itu munafik, kita tolong dia, kita bantu dia, kita sokong dia, kita pun munafik. Tak. Cuma kita itu dianggap orang yang menolong kepada maksiat. Itu takut tu. Ar-ridha bil maksiati maksiatun juga. Kita tahu dia itu pecah amanah, kita tahu dia itu orang munafik, masuk dalam ciri-ciri yang Nabi sebut, tapi kita redha dengan perbuatan dia. Makna dia apa? Kita bagi lagi tempat kat dia, kita masih percaya walaupun dia itu orang yang munafik kan. Maka takut tuan-tuan, kita masuk dalam hadis tadi dan masuk dalam kaedah ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat itulah maksiat. Itulah. Tapi nak kata kita masuk dalam munafik tu tak lah kan, tak lah. Cuma takut kita masuk dalam golongan yang Nabi kata tadi. Takut kita itu menjadi orang yang membantu kepada maksiat. Itulah takut tu je. Adapun kalau kata jelas ataupun nyata secara terang dia itu bukan orang macam tu, hanya fitnah, maka khair lah, tak ada masalah lah. Baik. Ini Nabi kata 3 golongan ataupun 3 tanda orang munafik. Jadi munafik ni tak sampailah dia itu kufur, tak sampailah dia itu
Tapi nafik ni zaman bukan zaman kita, zaman Nabi pun ada dah. Kan? Golongan-golongan munafik ni zaman Nabi ada dah. Di antara setelah Nabi wafat tu ada beberapa sahabat yang mengambil inisiatif kan, mengambil cara untuk menghapuskan orang-orang munafik ni, ada. Dan akan ada mungkin sepanjang zaman orang munafik ni. Baik. Habis tu. Kemudian, dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata. Ini habislah tu tadi tentang memungkiri janji kan. Dan seperti, yakni dan di antara dosanya lidah lagi seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Artinya, setengah daripada keelokan Islam seorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Itu di antaranya lagi berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Itu di antara perkara yang perlu kita hindarkan lidah kita itu adalah berbantah dan berkata pada perkara yang tak memberi faedah. Dalam hadis Nabi kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Sebab tu ulama dia bagi tips dah kat kita. Kalau nak buat satu perkara itu, kita mesti timbangkan di antara mudarat dan manfaat. Yang pertama, sebahagian daripada ulama yang dia memberikan tips ataupun kaedah kepada kita, ay ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'u. Ay ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'u. Kita mesti tahu perkara yang mudarat dan perkara yang manfaat. Dalam buat satu perkara, tak kiralah pekerjaan apa yang kita nak lakukan, mesti kita tahu timbangkan di antara manfaat dan mudarat. Maksudnya kalau perkara itu mudarat banyak, maka kita tinggalkan. Kalau perkara itu manfaatnya banyak, maka kita buat. Begitu juga lah dalam bab lidah ni. Jadi mesti kita ataupun seorang itu kalau nak bagusnya, nak menjaga lidahnya itu, jangan berkata-kata pada benda yang tidak beri faedah. Seperti berbantah-bantah dan berkata pada barang yang tidak memberi faedah. Maksudnya kata kalau nak bercakap tu hanya cakap benda yang ada manfaat. Tapi susah kan amal ni. Kita cakap tu benda yang ada faedah saja. Maksudnya kita nak cakap dengan kawan kita, cakap tentang maslahah, cakap tentang kalau kata borak-borak santai tu kan ada manfaat dia. Ada khabar, dengar tanya khabar kawan kita, ataupun kita duduk sembang di kedai kopi, tapi bukan sembang benda yang lara, benda yang maksiat, benda yang sia-sia, tak. Sembang tu tahu perkembangan macam mana keadaan kampung kita kan. Semalam kerja kait sawit ke tak kan. Semalam buat apa, duduk rumah masak apa. Maksudnya kita sembang bukan benda yang hal yang berkaitan dengan keadaan kita. Itu masih lagi dianggap benda yang ada faedahnya lah. Tapi sembang kosong, sembang mengapul istilah dia. Itu yang dihindarkan, dielakkan. Sembang kosong, sembang tak tahu apa benda, sampai tak tahu benda apa sembang, tak ada faedah apa. Jadi khayal sembang. Ada orang yang dia boleh duduk kedai kopi kan, sampai duduk pagi sampai petang, tak ada sembang apa pun, sembang benda yang kosong. Itu yang hendak dihindarkan. Adapun kita duduk dengan kawan kita, kita sembang benda yang
Kabar dia, semalam pergi kenduri kita, jumpa kat kenduri. Kerja buat macam mana dah sekarang, buat apa sekarang, macam-macam lah kita sembang. Itu sebahagian daripada perkara yang ada manfaat dia. Maksudnya nak mengeratkan, di antaranya mengeratkan silaturahim kita sesama kawan-kawan, sama ahli karya, sama penduduk kampung kita. Itu tak apalah. Ya. Okey. Sembang kosong. Mungkin kita dah nak kerja. Sembang kosong kita untuk riliskan apa nak bagi tension, hilang tension. Tak apa, tak ada masalah. Jadi harus lah benda tu, harus. Yang tak boleh masuk di sini ni sembang kosong ni yang lara. Faham? Yang lara ni maksud apa? Yang lalai sampai leka sampai tak semayang duduk situ sembang. Itu masalahnya. Tapi hilang sembang kosong ya, takkan kita tak sembang, takkan nak sembang straight. Hari-hari nak sembang apa jumpa mesti nak kena sembang ilmu je. Tak juga kan. Mesti nak kena sembang benda yang syariat saja. Jenuh macam tu. Nabi sendiri pun ada masa dia, kalau kita bacalah hadis kan. Ada masanya Nabi duduk juga dengan sahabat-sahabat, bukannya yang sembang bab ilmu pun. Bukan sembang bab Islam, bukan sembang bab syariat pun, sembang biasa-biasa aja. Tapi kena elakkan sembang-sembang kita tu, takut ada ribah, takut ada apa, itu yang elakkan. Adapun kita sembang kosong tu maksudnya untuk release tension, penat bekerja kan, stres, takkan tak boleh langsung sembang macam tu. Boleh, tapi kena tengok sembang kita itu adakah bawa kepada manfaat atau mudarat. Kalau nak hilang tension kan manfaat, kan. Kita nak merilis tension, istilah bahasa lah ni, nak merilis tension kan, itu satu manfaat. Sebab apa? Manfaat bagi kita lah, kebaikan. Tak ada masalah. Sembang kosong yang merapu, mana? Yang lara, yang merapu, yang tak ada memberi manfaat langsung. Kalau ada pun sama je, kalau tak ada pun sama je, bahkan boleh memberi mudarat, maka kita elakkan sembang perkara tersebut. Itu maksud dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman dengan Allah SWT dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun diam. Cuma dalam fiqh kita tengok, yang makruhnya kita sembang waktu mana? Selepas daripada isyak tu. Kita tengok lagi kita fiqh, makruh kita sembang waktu tu. Sembang perkara yang lara, perkara dunia. Adapun sembang tetamu lepas isyak, kita layan tetamu, kawan kita datang rumah, tak apa, kita nak sembang dia tak ada masalah. Adapun lepas isyak kita ada meeting, ada mesyuarat, itu tak ada masalah. Masalah lepas isyak kita lepak kedai kopi sampai pukul 1, pukul 2 pagi sembang lara, itu makruh. Kalau kata dalam sembang lara tu ada riba, jadi maksiat. Tengok keadaan. Sebab tu lepas isyak dalam fiqh makruh kita sembang-sembang pasal hal dunia. Tuan-tuan tengok balik lagi kitab fiqh. Makruh kita sembang ataupun kita bercakap perkara yang dunia selepas daripada isyak. Sebab waktu isyak, lepas isyak tu waktu yang dah dianjurkan kepada kita untuk rehat, untuk duduk rumah, untuk melayan keluarga dan sebagainya. Jika kita sembang bab hal kaitan dengan duniawi lagi yang tak ada manfaatnya, maka hukum dia makruh kita sembang tersebut. Itu dalam hadis Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Kalau tak mampu, liyasmut, diam. Tak mampu kita cakap benda yang manfaat, diam lebih baik. Kan? Ini sebab tu diam tu kadang lebih baik daripada kita sembang perkara yang lara, sembang perkara yang tak memberi manfaat, sembang perkara yang tidak memberi faedah. Apalagi sembang itu boleh mendatangkan dosa. Sembang tapi duk kutuk orang, kutuk sana. Sembang duduk mengumpat orang tu, duduk mengumpat orang ni, itu bukan lagi makruh dah. Itu sudah masuk dalam bab dosa dah, ghibah.
Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang yang betul-betul warak, orang yang jaga kan. Dia tak banyak cakap. Diam. Dia cakap tu bila perlu saja. Kan? Kita ni tak boleh nak diam. Kena nak cakap banyak. Tak boleh. Tambah kalau jumpa geng jumpa geng ni cakap sampai tak ingat 4-5 jam tu. Saya pun sekali dah kan. Kalau jumpa satu kepala tu kita sembang, macam-macam topik masuk. Dari topik A sampai Z. Duduk pula kedai kopi melepak. Aduh. Piala dunia pula layan Piala dunia ni. Membawang lah. Tapi tu kita jagalah. Bukan kata tak boleh sembang, tapi paling kurang janganlah kita dalam sembang tu kita buat ribah, mengumpat dan sebagainya elok tu. Elok. Kalau agak-agak kawan nak mengumpat, kita ubah topik lain. Kita sembang kawan kita, dia pun nak mula buka ni. Dia ni. Dah mula buka kawan, tahu kawan dia ni. Cerita kita ubah. Kalau kita dah mengaji ni, kita usahakan untuk kita ubah. Ubah perkara tersebut. Supaya tak mau jadi dalam sembang kita itu berbual tu takut jadi maksiat. Hanyut sama lah. Kadang-kadang hanyut sama lah. Kadang-kadang hanyut itu masalah tu. Memang sungguh lah, betul lah. Saya pun rasa lah benda tu kan. Susah kita nak elok tu. Baik. Itu dah dia berita min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada keelokan Islam seorang itu meninggalkan ia akan barang yang tidak memanfaatkan dia pada dunia atau akhirat. Dan seperti habis tu. Kemudian lagi di antara dosa lidah lagi dan seperti mengadu-ngadu. Ini dia bagi namam, mengadu domba. Mengadu-ngadu ni mengadu domba. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata namamun. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu mencerita akan dia oleh Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Jadi apa makna mengadu-ngadu domba ni? Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Jadi kita mengadu domba. Kalau bahasa Melayu kita apa? Mengadu domba. Kita adu di antara dua orang ni. Kita nak bagi dia orang ni berkelahi. Itu sebahagian daripada dosa lidah juga, iaitu an-namam. Ini takut ni tuan. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? La yadkhul jannah namam. Bahasa kita kata apa? Batu api. Batu api pun ada istilah kita. Dia ni tukang panas kan. Tukang simbah minyak petrol ni. Ini tu. Kadang A dengan B ni, Abu dan Ali ni, dia orang memang dah ada dah persekitaran. Tapi kecil je. Persekitaran yang benda yang kecil je. Tak ada lah sampai jadi besar. Dia ni yang tukang pergi simbah minyak petrol. Simbah minyak petrol bakar lagi. Nak bagi besar kebakaran api tu. Dia pergi kat A, dia kata macam ni. B ni dia kata macam ni. Kawan tu panas hati. Pergi dekat B pula, dia kata ni. A ni tahu tak? Dia kata macam ni. Macam ni begitu. Dia nak adu domba, nak bagi seronok tengok orang ni bergaduh. Abu dan Ali ni dia suka tengok Abu dengan Ali ni bergaduh misalnya. Maka ni orang ni dia panggil namam. Orang yang mengadu domba. Yakni dia apa? Dia memindahkan perkataan, yakni dia seteru membatu apikan di antara mereka berdua. Maka orang ni Nabi kata la yadkhulul jannah an-namam. Ni takut lah. Tak masuk syurga. Hadis ni hadis sahih ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau kita mengaji ilmu hadis kan? Bukhari ni sahih. Dalil yang selepas daripada Quran adalah sahih Bukhari. Al-Quran, pedoman kita Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas kan. Itu ittifaq ulama usul. Ittifaq ulama empat dalil
untuk dalam menghukum. Dia panggil dalil-dalil syariat, dalil-dalil syarak, ada 4 ni yang diittifaq ulama. Maknanya semua sepakat ulama tak boleh tolak. Siapa tolak dalam satu ni kufur. Yang pertama Quran tak boleh tolak. Yang kedua hadis sahih tak boleh tolak. Yang ketiga ijma' ulama. Yang keempat qiyas. Ittifaq ulama. Maka setelah Quran itu hadis. Hadis yang paling tinggi sekali hadis sahih. Hadis sahih itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Bukan maksud hadis daripada imam lain tak sahih, tapi dalam Sahih Bukhari itu hadis yang paling sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya semua sahih. Maka bila hadis sahih ini dia masuk dalam bab qat'i. Kita mengaji ilmu usul fiqh ya, ada dalil yang qat'i, ada dalil yang zanni. Yang qat'i ni tak boleh kita ingkar dah. Bila Quran datang macam tu tak boleh dah. Kita nak takwil, nak ni, nak tu, nak buang tak boleh. Hadis sahih pun sama. Bila datangnya itu maka kita kena pegang. Hadis itu dipanggil qat'i, yang putus. Yang mesti tak boleh lagi disanggah. Jadi dalam hadis yang sahih ni riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata la yadkhulul jannah namam. Tak masuk syurga orang yang mengadu di domba. Ini jaga ni. Tapi yang ni susah sikit lah ni. Melainkan kita ni orang tu ada dendam dan sebagainya. Dia dendam dengan dua-dua orang yang bergaduh ni pun dia dendam. Atau memang dia saja-saja dia suka tengok orang bergaduh. Ni ada juga lah. Suka tengok orang tak suka tengok orang berdamai. Tak suka tengok orang itu berbaik-baik, tak suka. Dia suka tengok orang bergaduh. Mesti nak tengok orang ni kalau bergaduh tu dia seronok. Ini sifat apa? Sifat syaitan. Panggil siapa? Panggil iblis, panggil syaitan. Suka nak menyesatkan orang, suka nak tengok orang bergaduh. Itu dia seronok dah tepuk tangan. Tapi ini dibagi amarah oleh Nabi SAW. Besarlah dosa orang namam ni mengadu domba. Tak masuk syurga. Kemudian adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tidak masuk ia ke dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kalau nasihat tak apa. Yang tadi nak bagi berkelahi itu tak boleh. Tapi kalau nak bagi nasihat tak ada apa. Dia pindahkan perkataan Abu ni kepada Abu dengan Ali. Kan? Dia ambil perkataan Abu, ambil yang baik bagi tahu ke Ali. Dia Abu ni nasihatkan macam ni dekat kamu, kata yang baik. Tak apa. Itu nak bagi nasihat. Jangan membuat orang itu bergaduh. Tapi kalau membuat orang itu rasa baik, rasa nak berdamai, itu tak masalah. Itu tidak termasuk dalam mengadu-gadu domba yang dilarang. Habis dah? Baik. Jadi kalau kita duk mengaji tasawuf ni banyak sangat ni benda ni. Yang kita nak jaga, yang kita nak amal ni banyak lah. Sebab tu ulama dulu ada yang dia dalam bab ilmu tasawuf ni dia tak nak baca macam kitab besar-besar dalam tasawuf. Dia nak baca penawar bagi hati ni cukup dah. Sebab dia kata apa? Yang penawar bagi hati ni pun tak boleh lagi semua orang nak amal. Tak mampu mungkin. Ya. Kadang dalam penawar bagi hati ni saja belum mampu lagi, belum semua mampu lagi kita nak beramal. Maka tak payah dah baca kitab-kitab yang lebih tinggi. Ada sebagian ulama dia pendirian macam tu. Sebab ilmu tasawuf ni ilmu yang berkaitan dengan amalan kita. Ilmu yang berkaitan dengan bila kita buat, kita baca, kita buat. Kita duk baca saja. Saya pun macam tu juga. Tamu saya ni yang duk baca ni. Duk baca, kalau buat pula ni itu takut apa? Dah masuk dalam kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata sesuatu perkara yang kamu tak buat? Kenapa Allah Taala kata? Kabura maqtan indallah, amat besarlah kemurkaan daripada Allah, an taqulu ma la taf'alun. Seorang itu dia berkata perkara yang dia tak buat.
Ini susah ni tuan-tuan ni. Kalau cakap nak berkata, semua orang boleh cakap kan. Cakap boleh. Kita buat tu buat ni. Tapi nak beramal. Itu kita mohon apa? Kita mohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mudahkan kita lah nak beramal apa yang kita duk baca ni. Macam contoh macam kita tak amal tapi dia amal. Sebab kita bagi tahu tu kita dapat pahala. Dapat. Saya memang dah dapat dah. Dapat pahala ya. Cuma Allah Taala bagi amaran lah. Kita tak beramal, suruh orang buat. Itu masalah juga. Sebab tu tuan-tuan kan, ketika mana Nabi SAW Isra' Mi'raj, kan Nabi SAW dipertunjukkan waktu Mi'raj. Isra' tu kan perjalanan daripada Mekah ke Palestin kan, Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis naik kepada langit dunia dia panggil Mi'raj. Tu Isra' naik ke langit dunia, Baitul Maqdis naik ke langit dunia dia panggil Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj Nabi SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada gambaran satu orang ni. Beberapa kaum ni mereka duk makan apa? Makan bara daripada api neraka kan. Ambil bara neraka tu makan. Kemudian habis hancur pula jadi elok balik nak ambil makan balik. Kan Nabi tanyalah, kamu ni siapa ni? Siapa ni orang yang duk makan bara daripada api neraka tu? Kemudian dah elok balik, kemudian makan balik. Ulang tu. Makan bara daripada api neraka. Bara api neraka ni bukan bara api yang kita duk bakar kayu tu tuan-tuan. Bara tu pun kita tak boleh dah nak makan. Makan dah habis lah. Ini api neraka. Api neraka kalau setitik letak kat dunia habis. Setitik je. Kat dunia ni habis. Ni apa lagi makan? Habis kan. Kemudian Nabi tanya, man antum? Nabi tanya, kamu ni siapa? Yang duk perbuatan kamu macam ni kamu siapa? Apa jawab mereka tu? Mereka jawab, nahnu na'muru bil khair wa lam na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami ni orang yang mengajak menyuruh kepada kebaikan wa lam na'tihi, kami tak buat. Kami duk suruh orang buat suruh. Kami ni tak buat. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami tegah, kami larang orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan sedangkan kami buat. Itu golongan tu. Takut ke tak? Takut tu. Nanti kita minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita bukan maksudnya kita belajar ni nak kena amal semua tak. Amal mana yang kita boleh buat dulu. Amal mana kita boleh buat, maka kita tak masuk dalam golongan tu. Ini yang golongan yang tadi ni, dia suruh orang tapi dia tak buat. Lepas tu larang orang buat maksiat, dia pergi buat maksiat. Itu golongan tu. Di dalam ilmu tasawuf kita dah belajar. Paling kurang kalau kita tak boleh amal banyak yang kita duk belajar ni, yang kita duk baca ni, paling kurang kita dah ada tekad ataupun dah mula dah beramal sedikit demi sedikit. Tak boleh kita nak langkah, kita naik tangga kan, terus kita nak langkah tangga yang atas, jatuh, patah kaki kita jatuh, mudarat kita kan. Nak naik tangga, naik satu tingkat, satu tangga satu, sampailah last sekali atas. Tapi ni kita dah nak naik langkah sekaligus atas, habis jatuh, habis patah kaki, berdarah muka. Baik, habis itu semua sikit dah, sikit. Dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebaik-baik anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Dia kata dia, lidah ni adalah sebaik-baik anggota, sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Ini di antara anggota-anggota yang kita nak bincang ni, yang paling banyak untuk memungkinkan seorang itu buat dosa, buat jahat, buat maksiat adalah dengan lidah. Itu berbanding dengan anggota yang lain. Anggota yang lain pun mungkin untuk buat maksiat, kita sebut dah mata, tangan, kaki dan sebagainya. Tapi yang paling sekali banyak dan mudah untuk melakukan maksiat itu adalah lidah. Lidah tak berat, kita cakap je. Tak berat.
Tangan susah lagi. Kaki nak kena melangkah pergi tempat maksiat, jauh lagi. Kan? Mata pun tak semua benda yang maksiat kita boleh tengok. Ada tempat-tempatnya maksiat yang kita tengok dengan mata kita. Tapi kalau lidah duduk bukan dalam keadaan maksiat pun mungkin kita boleh maksiat. Cakap bohong, dusta, ribah, mengumpat. Itu nak kata, dia kata apa? Lidah ni sebesar-besar anggota yang daripada melakukan kejahatan. Sebesar-besar dan sebanyak-banyak. Daripada anggota yang lain. Bujur jadikan satu, Ustaz. Bujur dijadikan satu, mulut tak macam mata dua, hidung dua. Kalau telinga, kalau lidah pula dua, jenah pula. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah taala kata apa? Lidah ni terlebih tajam daripada apa? Pedang. Pedang tu tajam mutukan, tapi lidah ni lagi tajam. Sebab apa? Kalau lidah yang tajam itu masuk ke dalam hati orang, dia akan zup, kan, duduklah hati tu, tak boleh nak keluar. Itu dalam Intim ke, lagu Intim, terlajak kata terlajak perahu masih boleh diundur lagi, kan, ada lagu nasyid terlajak kata tak boleh lagi, binasa. Itu satu perkataan boleh dimusuh. Lepas satu perkataan boleh dimusuh. Lepas banyak perkataan belum tentu dia baik. Boleh diperang, Ustaz. Boleh diperang kalau tak betul. Ya, betul. Baik. Habis dah. Allahu Akbar. Maka dia kata apa? Maka lazimkan olehmu akan melihara lidah, dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya lidah, melainkan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Ini dia bagi solusi kepada kita, bagi jalan, bagi cara kepada kita. Bagaimana kita nak hindarkan itu? Dia kata apa? Mengasingkan diri daripada manusia, uzlah. Macam mana kita nak asingkan diri daripada manusia? Tak boleh. Kita duduk dalam kampung macam mana? Duduk dalam rumah saja tak keluar, payah juga. Nanti orang pula kata kat kita. Kan? Dia maksud mengasingkan diri ni apa? Janganlah kita pergi ke tempat-tempat ataupun tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita melakukan dosa dengan lidah kita. Kita tahu dah tempat tu memang orang duk lepak, duk mengutuk orang, kita pergi juga tempat tu. Tak boleh. Hindarkan daripada tempat-tempat tersebut, tempat-tempat maksiat tersebut. Memang ada ulama dulu yang mengasingkan diri macam ni. Ikut pergi uzlah, dia panggil uzlah. Masuk dalam gua, duduk dalam bukit. Imam Ghazali sendiri dia uzlah. Waktu mana dia berpindah ke Syam, ke Syam. Kemudian Imam Ghazali ni dulu dia orang hebat. Kalau kita baca cerita kisah Imam Ghazali, Imam Ghazali ni terkenal dalam ilmu fiqh dulu asalnya. Pada permulaan dia ni jadi mufti, jadi qadhi besar di Baghdad, di Iraq dulu. Kemudian satu ketika kan ada peristiwa Imam Ghazali dengan adik dia Imam Ahmad. Imam Ahmad peristiwa. Imam Ghazali ni ulama besar masa dia. Tapi yang kita kenal Imam Ghazali disebut Ghazali, terkenalnya dalam ilmu tasawuf kan. Dalam tasawuf kitabnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, sebagainya. Banyak kitab-kitab yang berunsur tasawuf. Tapi sebelum tu Imam Ghazali ni dia orang yang ahli fiqh. Dia ini orang yang ahli falsafah, mantik dan sebagainya. Dia orang yang hebat. Sebab tu digelarkan Hujjatul Islam sebelum dia tasawuf ni. Kemudian satu ketika Imam Ghazali bila kata dia ini jadi qadhi, jadi mufti, banyak sangat soalan yang orang tanya dekat dia, masalah fiqh banyak, masalah umat banyak. Sampaikan Imam Ghazali ni waktu dia semayang pun dia masih lagi teringat-ingat tentang masalah fiqh yang ditanya dekat dia. Tiba-tiba kebetulan di dalam jemaah solat tu ada adik dia, adik Imam Ghazali ni ulama juga. Ulama hebat juga adik dia, nama Imam Ahmad. Imam Ghazali nama dia Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tiga Muhammad orang dulu lah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ayah dia Muhammad, datuk dia Muhammad, moyang dia Ahmad. Dia Muhammad juga.
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin adik dia Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Dia pusing-pusing kat tu kan. Tak payah cari banyak nama kan. Dia dapat anak Bu Muhammad pula, anak dia Bu Ahmad pula, ulang-ulang balik. Kemudian habis daripada solat tu, adik dia jumpa. Dia jadi Imam Ghazali. Adik dia jumpa dia. Dia kata solat kamu tak sah tadi. Kenapa tak sah dah? Solat kamu tadi dah dilumuri oleh haid, darah haid. Dia kata solat kamu tadi sudah dicemari, dikotori oleh darah haid. Darah haid memang mana? Rupanya apa maksud dia, maksud adik dia? Solat Imam Ghazali tadi tak khusyuk sebab duk fikir tentang permasalahan haid dalam solat dia. Jadi bila ada sembahyang, banyak masalah fiqh yang ditanya dekat dia. Sampai dah sembahyang pun duk fikir lagi. Duk fikir lagi tentang masalah haid yang ditanya dekat dia. Jadi adik dia nak kata apa? Adik dia pun Imam Ahmad tu bukan jalan-jalan orang juga tu. Ulama. Dan juga kasyah jugalah. Wali juga. Maka lepas pada tu Imam Ghazali rasa macam nak tinggalkan jabatan. Bukan maksudnya nak melepaskan nak mana. Maksudnya dia nak uzlah. Nak tinggalkan jabatan-jabatan yang tinggi tadi. Jawatan-jawatan yang besar tadi. Maka dia uzlah ke Syam waktu tu. Dia duduk di satu masjid. Masih ada masjid sekarang, Masjid Umawi Jami' Umawi tu. Dia ada satu zawiyah, satu sudut. Nama dia Zawiyah Imam Ghazali. Dalam tu lah dia duduk, dia ibadah, dia uzlah daripada orang ramai. Itu ada cara dia uzlah ulama-ulama dulu. Sebab apa sembahyang tadi? Sembahyang tu sah, tapi kalau di sisi orang tasawuf bila kata sembahyang ni yang tak khusyuk, dianggap sembahyang itu tak berkualiti. Jadi khusyuk ni bukanlah syarat sah sembahyang. Jadi kita faham khusyuk ni syarat sah tak ada pun diletakkan kita mengaji fiqh, belajar fiqh, tak ada pun diletakkan syarat sah khusyuk tu syarat sah sembahyang tak. Tapi apa? Syarat kesempurnaan sembahyang. Maksudnya kualiti sembahyang kita. Tapi bagi orang yang ahli tasawuf ni dia tak boleh walaupun tak khusyuk. Sebab tu kita belajar dalam fiqh pun, walaupun kita dalam sembahyang kita ingat kepada perkara akhirat, maka itu juga sebenarnya dilarang ataupun dapat menghilangkan khusyuk. Walaupun kita ingat benda yang akhirat. Kita lah sembahyang duk ingat tentang ingat kat syurga ni macam mana. Itu pun dikirakan tidak khusyuk juga. Yang khusyuknya kita mentadabburkan makna daripada ayat yang kita baca, khudurkan hati kita pada Allah, di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukanlah kalau kita sembahyang tak khusyuk, bukanlah sebagai satu syarat sah daripada sembahyang kita. Kalau kata khusyuk ni tuan-tuan syarat sah, dan berapa solat je yang kita sah ni kita sembahyang. Betul tak? Nak adikkan khusyuk dia bukan mudah. Bukan mudah. Tapi itu adalah yang terbaiknya ya. Yang terbaiknya solat tu khusyuk. Kalau kita mengkaji lah, kalau kita dengar daripada kebanyakan orang ahli ulama kita dia meninggal dalam umur yang muda. 40 tahun, 50 tahun. Sebab tu pada umur yang lebih ni biasanya dia akan, saya merasakan sama pun saya dekat 70 kan. Kadang-kadang kita boleh, contohnya lah kita terlupa lah. Baca doa tu kadang-kadang boleh terlupa tak? Terlupa. Kita jam. Ya betul. Jadi kalau kita sembahyang pun kadang-kadang macam tu, ini lah tak berlaku. Ya betul. Jadi itulah sampai saya kata Allah tarik yang ni supaya dia hilangkan itu. Macam Nabi Muhammad umur 61, bukan umur 63 tu hijrah betul lah. Kalau 61. Okay. Jadi itu mungkinlah. Ya betul lah. Jadi kadang bila kita dah umur jauh bukan apa. Kadang-kadang makin panjang umur kita ni 97 pun masih lagi nak apa kan. Jadi tak maaf lah ni. Betul. Yalah memang kalau kita tengok banyak. Imam Ghazali wafat umur berapa? 50 je. Imam Nawawi 40 lebih. Imam Ghazali 50. Imam Syafi'i pun lebih tu 50 lebih macam tu. Jadi tak banyak. Nabi kita pun 61 kan. Sebab itulah hadis Nabi kata ba'amar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 ke 70. Yang lebih itu bonus lah. Bonus. Maka gunakanlah bonus itu sebaiknya. Itu maksud dah. Bukan lepas kita bagi bonus
tak gunakan untuk akhirat. Itu tak kenalah dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai situ juga insya-Allah kita sambung lagi. Ustaz, saya tanya satu soalan. Boleh. Berkenaan dengan istilah memperli. Perli ya. Adakah ada salah satu kejahatan di dalamnya? Yang panggil apa sekarang? Istilah moden apa panggil apa? Apa? Sini ya, satu yang pakai dalam Facebook ni panggil apa? Troll. Troll lah. Kalau moden troll. Yang macam tu lah, troll lah. Perli ya. Perli lawak tu. Lepas tu istilah membeli ni ya. Sebab memperli ini dia akan Menyakitkan hati orang. menyakitkan apa yang dia nak sampaikan, dan dia akan menyakitkan hati yang akan disampaikan. Ya. Jadi kalau Tapi ada orang haka umumnya dah budaya dia kan. Dia marah orang minta saya tak baik kan. Dia kata hawa kau rancau. Jalan. Gitu dia. Kalau perli ni kita tengok jugalah kan. Kalau kata perli sampai menyakitkan hati orang, itu tak boleh lah kan. Tak boleh. Memang banyak orang, kita nak orang perli sekarang pun bukan pakai, tak perlu jumpa dah, buat status di WhatsApp je. Kan? Zaman lah buat status di WhatsApp, buat status di Facebook. Perli je macam-macam nak perli nak apa. Kan? Tapi itulah, kalau perli tu kita jaga jugalah, tengoklah. Kalau kata sampai menyakitkan hati orang, orang tak suka, maka hindarkanlah. Berniat juga kan. Tengok niat kita. Kembalilah kepada innamal a'malu binniyat. Kan? Tapi kalau kata kita perli, ada tak perli yang tak menyakitkan hati orang? Tak ada pun. Tak ada. Susah juga. Sebab menyakitkan lah kalau bab perli ni kan. Selalunya menyakit. Kalau tak menyakitkan dia tak perli. Orang perli ni mesti nak kena bagi betul punya kan. Dia bagi pok. Perli tu pok masuk tu dalam hati. Deep tu kena. Jadi kita kembalilah kepada ni yang Nabi kata apa? Kan falyakul khairan aw liyasmut tu je. Falyakul khairan aw liyasmut. Perli tu masuk falyakul khairan tak? Masuk dalam berkata baik tak perli tu? Kalau tak berkata baik, aw liyasmut Nabi kata. Diam. Tu je. Jadi kalau kata perli itu bukan berkata yang baik, ingatlah Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Kata baik ataupun dia, tu saja. Itu yang dia kata di sini. Kan nak hindarkan dosa lidah ni dua ni. Yang pertama mengasingkan diri pada manusia. Yang kedua diam, melainkan berkata pada perkara yang berhajat saja. Tapi mengasingkan diri zaman kita ni belum tentu ni. Walaupun kita mengasingkan diri, kita ada handphone. Perli kat WhatsApp. Ini zaman dia lah. Zaman kita mengasingkan diri ni tengok keadaan tu. Kalau mengasingkan diri, dia buang semua, telefon pun dia tak bawa, apa pun tak bawa. Tak apalah. Mengasingkan diri tapi duk tengok status orang. Rasa nak marah kat orang ni, dia pergi pula kawan tu buat status, kawan tu tengok kat status dia. Berbalah-balah pergi. Dia tu bagi kat orang. Wallahu a'lam bisawab. Tak ada handphone pun susah juga zaman kita lah ni. Itu ada mudarat, ada manfaat. Dia kata timbangkan dia. Ay ya'rifa ma yadurruhu wa yanfa'u. Timbang. Ulama bagi panduan kat kita. Timbang di antara mudarat dan manfaat. Handset kita ada mudarat, ada manfaat. Tapi dia tengok kalau kita pakai di mana lebih banyak mudarat dengan manfaat. Kita rasa manfaat banyak. Kan macam-macam yang buat. Handphone tak ada seorang susah. WhatsApp dulu iyalah tak ada kepentingan, keperluan. Tapi WhatsApp zaman sekarang keperluan dah. Grup kerja kita, grup ni, kita tak ada WhatsApp dah, sehari dua hari dah terlepas dah banyak info. Kadang orang suruh dalam WhatsApp je. Ada apa dalam WhatsApp. Kita terlepas info. Orang tak kuat dah ni tengok dalam WhatsApp. Ada lah. Baik, kita tengoklah nah.